Baik. Baik. Mekah dibina oleh Nabi Ibrahim. Ibrahim. Saya sebut yang tu je lah. Situ Nabi mula. Masjid Al-Aqsa yang zaman tu ada satu masjid yang muda sikit pada Masjidil Haram sebab dia dibina oleh Nabi Sulaiman. Bawah sikit lah Nabi Sulaiman, sebab Nabi Sulaiman ni di kalangan anak cucu Nabi Ibrahim. Sebab tu bumi yang paling mulia umat Islam pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Nabawi, yang ketiga Masjid Al-Aqsa. Tapi umat Islam sekarang cacat. Ada dua saja. Sepatutnya kalau kita pergi umrah, sekarang kalau pergi umrah pergi Madinah, patut pergi Mekah. Ataupun pergi Mekah balik ke Madinah, kita balik ke tanah air kita. Cacat. Sebenarnya sepatutnya kalau nak pergi umrah ataupun pergi haji, awal lagi penerbangan awal singgah Masjid Al-Aqsa, lepas Masjid Al-Aqsa pergi ke Masjid Nabawi, lepas Masjid Nabawi pergi ke Masjidil Haram. Itu. Ataupun penerbangan akhir pergi ke Masjidil Haram, balik singgah Masjid Nabawi, balik singgah Masjid Al-Aqsa, baru terbang balik ke tanah air. Kerana ini tiga yang mulia bagi umat Islam. Tapi sayangnya satu dijajah oleh bangsa Bani Israel, Yahudi. Bukan, kita tak boleh kata Israel itu. Israel banyak yang baik, Nabi-Nabi Bani Israel banyak yang baik. Yang jahat tu Yahudi. Dan Yahudi. Tapi Allah sebut nama masjid ni minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Baik. Kembara Nabi sallallahu alaihi wasallam malam ini ialah Nabi ditunjuk berbagai tamsil malam itu. Ada yang Nabi lihat orang yang bawa satu benda yang berat, letak tak apa lemas. Macam saya kata tadi, nak cerita Isra dan Mi'raj ni 3 hari 3 malam pun tak boleh. Berat tambah lagi, Nabi tengok. Sampai dia ditanya, ni apa? Dia cerita, inilah di kalangan umat kamu yang dah ada amanah tu pun tak tunai lagi, tambah lagi amanah tu pun tak tunai, tambah lagi amanah. Itu di kalangan umat kamu. Nabi tengok malam tu, dah berat tambah lagi. Cerita ada jawatan tapi tak tunai. Kita ni kadang-kadang tu ada bini tak jaga tak mana pun bini. Didikan agama tak bagi apa semua. Tunggu lambat apa nak nikah lagi satu. Satu dah tak selesai. Tu jangan nak pergi kacau dia tu. Jadi bagi. Satu pun tak selesai. Mana? Bagi. Waktu dia kata kahwin pun sunnah Nabi. Tak ada lawan tapi orang perempuan nak bagi dia pula tak kuat tahu sejarah. Nak pergi tak kuat tahu sejarah. Nak lawan takut kafir, dia tak ya. Tengok bik lelaki tu pun bukannya reti tak mana pun. Bukannya mampu tak mana pun. Betul orang kena ada ilmu, tak ada ilmu. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia beli hamba. Dalam dulu ni ada orang jual hamba. Sekarang kan kalau kita pergi dekat hari pasar malam, orang jual pokok limau, jual itik, jual ayam, jual pian, jual apa. Dulu kalau pergi pekan hari pasar malam pun semua tengok macam-macam, antaranya orang jual orang. Boleh beli orang. Lalu dah tak ada dah, boleh beli. Pergi tengok orang duk lenong orang. Lawa pula, duit ada. Beli buat mana? Kenapa pula beli perempuan? Boleh beli. Boleh tak? Tengok perempuan ni lawa, tengok harga RM5,000, balik. Boleh tidur macam ni dia, tak ada apa. Tu hukum fiqh. Kita rasa pelik lah, dah tak ada. Puan ada, tak pelik lah. Tak ada apa dah kan? Balik tu cerita. Ada seorang sahabat ni dia beli hamba. Kau balik rumah dia. Dalam hukum fiqh bila dia beli hamba, dia boleh tidur dengan hamba, dia tak masalah apa. Tapi kebetulan dia bini dia sini. Betul tak? Beli duduk tengok saja. Tak boleh sekat. Hari tu sehari bini dia keluar. Bila isteri dia keluar rumah. Masa tu lah keluar nak tidur dengan hamba. Dia pun masuk tidur dengan hamba. Sampai sekejap jalan, bini lupa apa patah balik. Rumah orang dulu bukannya simen macam ni, dia tutup kat batang-batang pun nampak lah celah tu. Bini tengok laki dia tidur dengan hamba. Hukum fiqh kata boleh, tapi orang perempuan memang lagu tu. Boleh pun tetap tak boleh juga. Betul. Bila begitu bini dia mengamuk.
Bila bini dia mengamuk, marah, tak kira semua. Laki dia kata, dah abang tak tidur lah. Dah abang tak tidur. Mata ni yang tengok abang tidur. Laki kata, dah saya tak tidur. Orang lelaki memang lagu tu mampu nak mengaku. Tak mampu tidur. Duduk sedia lah. Hak dulu dia Allah macam. Duduk tak tidur. Lepas tu kata dengan lelaki dia, bini dia, kalau betul abang tak tidur, abang baca. Maksudnya suruh baca Al-Quran sebagai tanda abang tak tidur. Lelaki dia reti syair Arab, bini tak reti Quran. Dia baca syair Arab, baca syair Arab. Bukan ayat Quran pun, bini dia ingat ayat Quran. Dia baca syair Arab. Lepas dia baca syair Arab tu, bini dia ingat ayat Quran dah. Lagi dia tanya, abang tidur ke tak tidur? Dia terkadang lagu tu, mata sesilat lah abang. Mata sesilat. Bukan abang tidur, mata sesilat. Padahal betul dah tengok tu. Bila kerana dia tak tahu ayat Quran, dia ingat yang tu ayat Quran, padahal syair Arab. Dia terkadang lagu tu, saya silap, abang tak tidur. Hak mata dia tengok tadi tu tak betul, silap. Padahal betul lah. Sebab apa? Dia tak tahu ayat Quran. Sebab isteri kata, kalau betul abang tak tidur, kau baca ayat Quran. Lelaki pandai, dia tak baca ayat Quran, baca syair. Semua itu kena ada. Yang saya nak cerita sebutnya bahawa amanah tu ialah bukan saya nak sebut kahwin, boleh kahwin, tak ada masalah hukum fiqh betul. Tapi kalau dia ikut sunnah betul. Nabi SAW sepanjang Nabi duduk dengan Khadijah radhiyallahu anha, Nabi tak kahwin dengan siapa-siapa. Itu sejarah betul. Nabi kahwin dengan Khadijah umur 25, Khadijah umur 40. Sepanjang duduk dengan Khadijah tak kahwin. Sampai Khadijah wafat baru Nabi mula kahwin banyak. Jadi kalau dia ikut sunnah betul-betul, kalau nak kahwin banyak, bagi bini tambah mati. Seronok berbual kan. Mahal lepas pada tu barulah. Kalau ikut sunnah betul-betul, lah itu ikut sunnah lah, nak kahwin tak apalah, mampu dia. Itu cerita dia. Itu nas betul. Tapi sebab Nabi SAW tak gampang nak kahwin dan sifat Khadijah ada. Betul. Kalau kita tengok pun perkahwinan pertama ni paling berkat. Nak balik perkahwinan kedua, tiga, semua paling berkat. Sebab tu kadang-kadang orang kahwin tamu berapa kali gaduh tak cerai. Gaduh kadang bergaduh 3 hari 3 malam, tak berhenti, tak cerai. Berhenti lena je, jaga-jaga kelip pula. Tak cerai. Kuat. Sebab tu perkahwinan pertama tu kuat. Tak macam kedua, tiga, sikit-sikit dapat semua. Daripada Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, saya nak sebutnya berbagai-bagai hak ditunjuk malam-malam itu. Betul. Tadi sejuk apa berat tu. Ada juga ditunjuk Nabi SAW tahu, lalu bawah ni. Nabi SAW Jibril ni apa bawah apa ni? Banyak sangat. Jibril kata di bawah Masyidah. Bukan sikap rambut anak Fir'aun, tetapi dia tak ikut Fir'aun. Kita nak kerja dengan siapa musuh Islam, lawan Islam, kapal kadang okey lagu tak Islam, apa semua boleh kerja. Tapi jangan jadi macam dia, macam Macita. Dia kerja dengan Fir'aun, dia tak ikut Fir'aun. Kerja dengan Fir'aun tak apa, tapi dia jadi dia. Bisa kerja dengan Fir'aun. Dia sikat rambut anak Fir'aun. Sikat rambut anak Fir'aun, terjatuh sikat rambut tu, terlatah. Terkeluar Allah. Latah ni tuan-tuan, dia terkejut. Bila terkejut, apa benda lah adalah hati, dia terkeluar benda tu. Itu latah. Latah tu bagus. Yang masalahnya hati kotor. Kalau orang latah, dalam hati dia ada Allah, Allahu Akbar. Kalau hati dia ingat Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau dalam hati dia ada la ilaha illallah. Itu latah apa? Sebab Masyidah terlatah, hati dia ada Allah, terkeluar Allah. Ni latah keluar pelik-pelik. Tak dalam kain orang keluar. Maknanya dalam hati dia ada benda. Lah dia tak faham orang, tak kacau. Semua. Hak latah ni pernah ada dalam hati. Ada pernah dalam hati. Macam Masyidah, dia terkejut. Oleh kerana ada Allah, Allah. Bagi dia bawa, dia kacau aku latah. Malu kau orang. Itu cerita dia. Betul. Sebab hati kita tu kosong. Tak ada zikrullah, tak ada ingat Allah apa semua. Bila terlatah kan keluar benar. Masih tak ada Allah dalam hati dia, sifat-sifat terkejut, terkeluar Allah. Dengar pada anak Fir'aun. Mak sebut apa masih tak pernah dengar. Tuhan aku, Tuhan bapak kamu tu surah alam. Dia masih tak. Anak Fir'aun beritahu kepada Fir'aun, ni Masyidah ni disebut ada lagi Tuhan daripada bapak.
Ya, dah tahu dah bapak panggil aku tu. Yang habis begitu kat saya. Dah. Akhirnya anak Fir'aun ni pergi report pada Fir'aun sampai masih tak satu keluarga kena kuih. Sebab tu kita pun bila orang cerita bab akidah, bab apa semua orang tak boleh faham, jangan report. Jadi anak Fir'aun ni tak apa-apa. Itu report tu kawan dah nyusah orang apa semua. Orang cerita betul-betul benda akidah apa semua. Lepas tu kita pergi report kat orang tak faham. Itu juga bila masih tak cerita Allah je orang report selalu. Bila sampai masih tak ni suami dia kena rebui, anak dia kena rebui, dia sendiri pun kena rebui anak. Silapnya ni bukan silap Fir'aun saja, silap tukar reportnya lagi besar. Malam itu oleh kerana Masyidah ni dia mempertahankan akidah dia sampai sanggup direbus apa semua. Lepas pada mati Allah tunjuk bayangan dia wangi, bau wangi. Kita pun sama. Ya kita kerja kita apa semua, tapi apa sumbangan kita pada agama? Apa kita bagi sumbangan kita pada agama? Tenaga, wang ringgit. Ni kadang-kadang orang minta, bukan minta tenaga, bukan minta wang ringgit, minta hadir je. Tak mau hadir. Duit orang tak minta kat kita. Suruh buat kerja pun main susun kursi, pasang mikrofon kat budak. Suruh main je, main pun tak mau. Bagi. Apa sumbangan kita? Jadi orang ni mati, nama dia musuh. Betul. Biar kalau kita mati ada jasa pada agama. Orang yang ada jasa pada agama, lepas pada itu tanya mana dia tu mati dah. Kalau dia ada dulu dah program-program orang satu rumah tu dah. Kalau ada tutup rumah sama dia apa semua siap dia, tapi dia mati dah. Susah percaya orang macam dia. Ini mati. Nama dia wangi. Apa ni? Allah kira wanat tubuh ma qaddamu wa atharahu. Kami kira benda yang kami buat dan kesan hidup yang kami tinggal. Macam ni. Ada orang dia busuk nama dia. Masjid apa ni dulu tak boleh ceramah malam ni awak boleh tak? Ni boleh ceramah, boleh tak? Ada kata dulu memang tak boleh usah, ni boleh tak? Awaknya pengurusi ada sekat tu mati lah. Boleh tak tak boleh? Ni orang nama busuk lepas pada mati. Kalau ada dia lagi memang tak boleh. Memang tak boleh, dah boleh sebab dia mati. Sebab itu cuba benda yang kita buat sekarang, adakah wangi nama kita lepas pada mati ataupun busuk nama kita lepas pada mati? Betul sekali kan? Masyidah dia mewangikan nama dia lepas pada mati. Sebab orang sebut baik lepas pada mati dapat baik. Orang sebut jahat lepas pada mati dapat jahat. Wa naktubu ma qaddamu atharu. Kami kira benda yang kamu buat dan kesan hidup yang kamu tinggal. Itu bayangan-bayangan yang Nabi SAW nampak. Banyak lagi lah kalau sebut semua sampai ke malam ni pagi esok tak boleh. Tapi cerita dia Isra dan Mi'raj ni, perjalanan ni pergi ke mana? Cerita dia perjalanan ini perjalanan menuju Allah. Tu ujung dia sekali. Sampai dialog itu sampai sekarang kita baca. Bila Nabi berjumpa dengan Allah Ta'ala, dia pun sembah apa? Tekan tengok hang diam itu je. At-tahiyatul mubarakatus salawatul thayyibatu lillah. Kata Nabi, segala jenis kemuliaan, segala jenis keagungan, segala jenis keberkatan untukmu ya Allah. Allah jawab, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejahtera atas kami, sejahtera atas kau wahai Nabi, rahmat Allah dan berkat untukmu. Nabi SAW jawab, Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Tolong sejahterakan pada saya, pada saya dan pada semua hamba-hambamu yang soleh. Jibril tengok, Jibril iktiraf, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, aku saksi Muhammad ini Rasulullah. Himpun-himpun jadi ibadat yang terakhir dalam sembahyang sebelum bagi salam. Baik, nak sebutnya perjalanan ini perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana perjalanan menuju Allah, mesti dia kena mula di masjid. Tidak tak sampai. Sebab itu malam tu malam Isra dan Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjid. Maha suci Tuhan yang memperjalankan hamba-Nya di waktu malam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Oleh kerana perjalanan ni perjalanan menuju Allah, nak sampai mesti